Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada video kali ini, saya akan buat review mengenai salah satu set mikro pengawal yang boleh digunakan untuk subjek RBT di sekolah. Di tangan saya ada satu set yang dinamakan sebagai Reka EduKit oleh syarikat Micro Concept Tech. Jadi kita akan lihat apa yang ada di dalam dan cara untuk mengawal semua perkakasan yang ada sehingga berjaya. Jom kita saksikan. Okey, jadi inilah set Reka EduKit daripada Micro Concept Tech yang mana sebuah kit pembelajaran mikro pengawal yang sesuai untuk kegunaan subjek RBT di sekolah rendah. Jadi kalau kita lihat kotak dia, di bahagian tepi ni ada menyatakan kandungan package, kemudian ada QR code untuk diimbas dan seperti itulah. Jadi saya akan buka kotak ini sekarang. Jadi ada bubble wrap untuk perlindungan dia punya komponen. Jadi ini adalah set mikro pengawal menggunakan jenis Arduino Uno, ada di sini Arduino Uno yang disambungkan kepada dia punya shield lah ataupun perisai. Okey, jadi sambung balik semula. Jadi set perisai ini mengandungi beberapa sambungan extension tambahan lah untuk komponen-komponen yang disediakan di bawah. Jadi di sini adalah butang reset. Kemudian di sini adalah slot untuk butang pertama, butang kedua, sound in. Ini untuk potentiometer. Kemudian di sini adalah untuk infrared sensor. Di sini adalah untuk audio jack. Di sini untuk buzzer dan juga di sini adalah input untuk lampu red, green, yellow RGY yang dibekalkan. Jadi di bawah ni pula adalah tempat untuk servo motor. Di sini pula adalah untuk kawalan motor DC. Dan ada pelbagai pin untuk sambungan analog dan juga digital yang sama seperti dalam Arduino Uno. Jadi shield ini memang lengkap lah daripada segi penyambungan perkakasan untuk banyak projek yang sesuai. Jadi kita lihat apa lagi yang ada di dalam ni. Jadi ini adalah infrared sensor yang mana dapat mengesan jarak sesebuah objek dan memberikan tindak balas. Kemudian kita ada di sini buzzer. Okey, boleh plug play sahaja. Kemudian kita ada lampu red, green dan juga yellow, lampu traffic light. Okey, di sini ada potentiometer untuk perintang boleh laras. Di sini pula ialah mikrofon ataupun sensor bunyi. Seterusnya kita ada dua butang. Okay, ini jenis butang yang biasa sahaja. Dan akhir sekali kita ada USB kabel untuk Arduino Uno. Jadi secara asasnya penyambungan perkakasan untuk kita punya set Reka EduKit ni mudah sahaja. Kita hanya perlu plug and play. Sebagai contoh, saya ambil butang yang pertama, saya pasangkan di sini. Okay, butang kedua saya pasangkan di sini. Okay, seterusnya sound in, kita ambil mikrofon tadi. Seterusnya potential in untuk potentiometer. Saya sambungkan ke sini. Seterusnya bahagian sini adalah infrared sensor. Saya ambil infrared sensor di sini. Okey, semua komponen menghadap ke bahagian atas lah, bukan yang belah bawah ni. Okey, seterusnya kita ada input untuk lampu. Dan akhir sekali kita ada buzzer. Jadi set ini juga dilengkapi dengan NeoPixel LED. Ada 8 LED RGB yang boleh dikawal setiap satunya yang dapat mengeluarkan lampu pelbagai warna. Okey, itu adalah set Reka EduKit, cuma ia kurang satu lagi komponen iaitu tidak dibekalkan servo motor. Jadi servo motor ni digunakan sebagai elemen pergerakan lah dalam projek RBT. Jadi kalau nak kita boleh add in sendiri servo motor ataupun beli di Shopee dalam RM9. Kita boleh masukkan servo motor di slot yang servo 1 ataupun servo 2 atau servo 3. Kita kenal pasti wire ground yang ada di warna coklat ini dan masuk ke bahagian ground dan selesailah penyambungan kita punya servo motor. Jadi seterusnya kita nak belajar mengenai cara untuk mengawal atur cara dalam set Reka EduKit. Jom! Jadi untuk mengawal kita punya Reka EduKit, perkara pertama kita perlu lakukan ialah kita sambungkan USB kabel kepada Arduino Uno dan juga satu lagi bahagian USB kita sambungkan kepada komputer. Okey, jika kita perasan apabila sambungan telah dibuat, ada lampu akan menyala dan sensor mula berfungsi. Jadi di sini adalah sensor infrared yang mana ia mengesan jarak. Sebagai contoh, lampu akan menyala apabila jarak semakin hampir. Dan jarak ini boleh dilaras menggunakan potentiometer yang ada di sini bergantung kepada projek yang ingin dilaksanakan.
Seterusnya, terdapat juga sensor bunyi ataupun sensor suara, dan jika anda perasan semasa saya sedang bercakap, lampu di sini juga menyala menandakan ada input bunyi yang telah dikesan, dan ia juga boleh dilaras menggunakan potentiometer yang ada di sini. Jadi set reka EduKit ini juga telah didatangkan dengan modul yang telah disediakan oleh pihak developer, yang mana dalam modul ini kita boleh belajar mengenai anatomi kepada kita punya reka EduKit. Kemudian ia juga mengajar cara untuk memasang perisian M-Block dan juga cara untuk menambah extension bagi reka EduKit. Dan seterusnya beberapa contoh projek yang boleh dilakukan dengan reka EduKit. Dalam modul ini ada 10 projek yang boleh dibina dan kita akan lihatlah satu persatu projek selepas ini. Dan ia juga dibekalkan dengan contoh atur cara dalam perisian M-Block. Jadi kita hanya perlu buka perisian M-Block yang telah dipasang. Jadi sebagai default, perisian M-Block menggunakan CyberPi sebagai device di sini. Untuk menambah reka EduKit, anda perlu tekan butang tambah di sini, dan jika capaian internet anda baik, anda boleh scroll ke bahagian bawah dan mencari extension ataupun device yang dinamakan sebagai reka EduKit. Okay, di sini. Jadi saya hanya perlu update semula sebab saya dah pernah muat turun sebelum ini. Jadi tunggu saya selesai download dan kita boleh klik di sini dan OK. Jadi anda akan perasan ada satu device yang baru di sini iaitu Reka EduKit. Jadi cara yang kedua untuk menambah device Reka EduKit jika kita tiada capai internet adalah dengan menyeret extension yang telah disediakan oleh pihak developer. Jadi kita hanya perlu kecilkan sedikit paparan M-Block dan tarik extension ini ke dalam. Dan kita tunggu sebentar, ada satu Reka EduKit telah dipasang. Jadi dalam blok Reka EduKit ada beberapa blok lah dengan pelbagai warna. Di sini adalah mengenai Arduino pin. Kemudian ada serial port. Di sini adalah kawalan untuk sensor. Di sini adalah output mengenai LED, buzzer, NeoPixel dan juga servo serta motor yang boleh dipasang. Seterusnya adalah events dan juga control seperti biasa. Okey, pertama sekali saya nak ceritakanlah perbezaan antara dua blok ini, iaitu satu adalah when Arduino Uno starts dan juga satu adalah after Arduino Uno starts. Jadi jika kita menggunakan blok yang ini, ia akan membuatkan atur cara itu berulang hanya sekali. Manakala after Arduino Uno starts, ia adalah atur cara yang telah ditetapkan untuk berulang banyak kali sehingga forever. Konsep dia, after Arduino Uno starts ini adalah bersamaan dengan when Arduino Uno starts yang telah dipasang dengan forever. Jadi, after Arduino Uno starts ini bermaksud atur cara itu akan berulang selama-lamanya. Baik, jadi sebagai contoh, saya nak nyalakan lampu kuning yang ada di sini. Saya hanya perlu pergi ke bahagian output dan seretkan blok LED ini keluar dan tukar kepada lampu kuning dan on. Seterusnya, kita perlu klik butang connect dan juga kita upload atur cara ini. Okay, tunggu sebentar. Okey, lampu kuning menyala. Jikalau saya nak buat lampu kuning ini berkelip-kelip, saya hanya perlu pergi ke bahagian control. Saya repeat selama 5 kali sebagai contoh. Saya ambil block weight di sini, tukar kepada nilai yang lebih rendah. Dan saya duplicate dengan klik kanan di sini dan tukar kepada off. Jadi atur cara seperti ini akan membuatkan lampu kuning ini berkelip-kelip. Okey, itu konsep asas lah untuk kawalan kepada kita punya mikro pengawal. Jadi seterusnya jika saya nak buat lampu merah, kuning dan hijau juga menyala, saya hanya perlu duplicate arahan ini dan tukar kepada nilai green, kemudian kepada red. Okey, dan saya hanya perlu upload. Jadi ini akan membuatkan lampu ini berkelip-kelip mengikut arahan kuning, hijau dan juga merah. Okey, seterusnya jika kita nak mengawal buzzer, kita boleh ambil blok buzzer tone ataupun lebih spesifik kita boleh ambil kepada buzzer note. Yang ini adalah notasi yang pelbagai mengikut pembelajaran muzik lah. G, A, B, C, D, E, F. Kemudian sebagai contoh saya ambil lah kepada C4. Bits ni adalah detik. Jadi saya boleh upload arahan ini dan buzzer ini akan berbunyi. Jadi dengan menggunakan blok yang telah dibangunkan seperti ini, kita tidak perlu fikir lagi mengenai pin-pin yang telah dipasang dan ia lebih memudahkanlah
kepada pembelajaran murid-murid. Seterusnya kita nak mengawal NeoPixel LED. Terdapat 8 NeoPixel LED. Pada bahagian output, kita boleh tarik blok NeoPixel LED. Kita boleh pilih antara 1 hingga 8. Dan nilai red, green dan blue ini akan mempengaruhi hasil warna yang dihasilkan. Jika semua nilai maksima iaitu 255 diletakkan, ia akan menghasilkan warna putih. Sebagai contoh, jika yang pertama saya nak warna merah, jadi saya boleh padam green dan blue kepada sifar. Ketika yang kedua, saya nak letakkan warna hijau sahaja. Pada sini saya letak sifar dan saya tingkatkan nilai maksima kepada 255 kepada warna hijau. Ketika yang ketiga, saya nak letak pada warna biru sahaja, saya boleh letakkan seperti ini. Dan jika kita nak buat gabungan warna, sebagai contoh, nak buatkan warna ungu, kita boleh tambahkan warna merah dan juga biru akan menghasilkan kepada warna ungu. Dan kita boleh gunakan sehingga 8 NeoPixel LED. Okey, baik. Jadi sebagai contoh saya buat macam ini. Katakanlah kita akan tunggu sebentar, control dan wait selama 5 saat. Kemudian kita akan padam semua lampu ini dengan pilih kepada output NeoPixel off. Kita kena perlu spesifikkan semuanya off. 2, 3 dan juga 4. Okey, ini akan membuatkan lampu ini menyala dan padam selepas 5 saat. Jadi yang pertama tadi kita letakkan warna merah, hijau, biru dan juga purple. Okey, itu adalah atur cara mengenai NeoPixel. Okey, baik. Jadi dalam atur cara ini juga kita boleh melibatkan penggunaan sensor, sensor infrared, potentiometer, sensor bunyi dan juga 2 butang. Jadi di sinilah kita perlu menggunakan blok if dan else. Kita pergi kepada bahagian control, kita ambil blok if then else dan tarik blok forever seperti ini. Jadi jikalau anda menggunakan blocks after Arduino Uno starts, anda tak perlu lagi menggunakan blok forever seperti ini. Jadi bergantunglah kepada blok mana yang kita tarik. Macam ni saya nak gunakan blok when Arduino Uno starts dan forever. Okey. Jadi, sebagai contoh yang pertama, saya nak kawal butang 1. Jadi, kita pergi ke bahagian sensor. Kita tarik button 1 ke dalam if. Ini bermaksud jika butang 1 ditekan, apa yang akan berlaku. Sebagai contoh, saya nak buat kawalan kepada servo motor kali ini. Jadi, jika butang 1 ditekan, kita pergi ke bahagian output, pergi ke bahagian servo. Jadi, saya telah sambungkan servo pada bahagian 1. Jadi, servo 1 move kepada sifar. Dan saya akan tunggu selama 1 saat. Dan jika selepas 1 saat, servo motor, iaitu servo motor 1 akan tukar kepada 90 darjah. Ini adalah contoh atur cara menggunakan servo motor dan juga butang. Dan saya akan upload. Kita akan lihat servo motor kali ini. Okey, jika butang 1 ditekan. Okey, ini contoh menggunakan servo motor. Jadi seterusnya kita nak ubah sedikit atur cara. Saya nak menggunakan butang yang kedua pula kali ini. Dan jika butang itu ditekan, lampu akan menyala. Jadi saya tambah di sini LED yang warna kuning akan menyala jika butang ditekan. Dan juga ia akan padam jika selepas 1 saat. Okey, saya letakkan 1 saat. Dan juga upload. Jadi kali ini servo motor dan juga lampu. Okey, jadi saya tekan butang yang kedua. Okey, seperti itulah. Okey, itu adalah gabungan butang. Katakanlah atur cara yang sama, saya akan buat jika membaca sensor yang lain. Jadi saya hanya perlu buang sensor ini. Saya hanya tukar sensor. Sebagai contoh, sensor infrared. Saya masukkan sensor infrared di sini. Jadi, kita hanya perlu upload atur cara ini. Okey, sekarang ni jika reka EduKit mengesan objek, ada perubahan lah. Seperti itu. Jadi, itu adalah contoh pengesanan menggunakan sensor. Dan sekali lagi, ia boleh dilaras menggunakan potentiometer yang ada di situ. Baik, seterusnya kalau kita nak membuat kawalan kepada sensor bunyi,
Jadi untuk sensor bunyi, kita perlu ubah sedikit dia punya blok kepada operator sama dengan sifar. Okey, jadi saya masukkan ini ke sini dan masukkan kepada if. Jadi saya akan ubah kepada servo motor ni, saya buangkan arahan servo motor. Kita hanya akan main lampu. Jadi katakanlah sensor ini mengesan bunyi, apa yang akan berlaku? Saya nak hidupkan semua lampu di sini, kuning dan juga merah. Di sini saya akan offkan semua lampu. Yellow, green dan juga red. Jadi jika mengesan bunyi, lampu akan menyala. Jadi saya hanya perlu upload. Okey, jadi anda akan perasan lampu sudah menyala berdasarkan suara lah. Jadi kalau kita perasan, sensor bunyi juga mengesan suara dan juga lampu ini juga akan bertindak balas terhadap bunyi yang telah didengari. Okey, itu adalah contoh penggunaan sound sensor. Dan akhir sekali, katakanlah saya nak buat penggunaan potentiometer. Jadi untuk menggunakan potentiometer, kita perlu menggunakan blocks operator dan tambahkan nilai yang betul. Jadi penggunaan potentiometer adalah nilai daripada 0 hingga ke 1000. Jadi pusingan potentiometer ini akan menandakan sesebuah arahan lah. Jadi sebagai contoh, saya nak tetapkan jika potentiometer pada nilai yang tengah iaitu 500. Okey, sebagai contoh, saya masukkan di sini. Okey. Jadi jika potentiometer ini dipusingkan kepada setengah, lampu tu baru akan menyala. Jika tidak, kembali kepada nilai bawah 500, ia akan padam. Okey, sebagai contoh, kita upload atur cara ini. Okey, sekarang ni lampu tidak menyala. Jadi kalau anda perasan, jika saya pusingkan potentiometer sampai setengah, lampu akan menyala seperti ini. Okey, dan potentiometer ni kita boleh laraslah setiap pusingan ni daripada 0, 100, 200, 300, 400, 500 sampailah ke 1000 itu apa yang nak dilakukan. Contoh, kecerahan bertambah ataupun bunyi semakin lantang. Jadi itu adalah contoh penggunaan potentiometer. Jadi sekarang ini kita akan tengoklah beberapa contoh projek yang boleh dihasilkan. Jadi di sini ada satu folder projek yang telah dihasilkan oleh pihak developer. Dan dalam modul yang dibekalkan juga menceritakanlah lebih lanjut mengenai projek-projek yang dihasilkan. Sebagai contoh, projek 1 adalah fungsi butang yang mana jika butang ditekan, ada serial port. Yang ini kita perlu tambah satu perisian iaitu Arduino IDE untuk kita lihat perkataan yang dikeluarkan. Jadi saya akan skip arah projek yang pertama, saya akan fokus pada yang kedua. Jadi projek yang kedua ni adalah penggunaan lampu traffic light di sini. Kita hanya perlu buka sahaja atur cara yang telah disediakan. Okey. Sebagai contoh, saya akan connect semula dan upload. Jadi atur cara ni akan membuatkan lampu menyala mengikut urutan lah. Hijau, kuning, merah, kemudian ia padam. Dan sekali lagi jika anda perasan, ia menggunakan blok after Arduino Uno yang mana ia akan menyebabkan atur cara ini berulang forever. Okey, itu adalah projek yang kedua iaitu lampu traffic light. Ini adalah projek yang ketiga iaitu menggunakan penderia infrared di sini, penderia infrared yang mana ia akan membuatkan sistem lalu lintas. Jadi kita buka sahaja contoh projek atau cara yang telah dihasilkan di sini. Jika membaca infrared, lampu hijau akan menyala. Jika butang 1 ditekan, lampu merah akan menyala. Jika butang 2 ditekan, lampu yang kuning akan menyala. Jadi kita boleh connect dan juga upload. Ini adalah projek yang ketiga. Ini adalah dia punya deskripsi lah. Jadi atur cara telah dihantar. Dan jika membaca infrared sensor, lampu hijau akan menyala. Jika tekan butang 1, lampu merah, butang 2, lampu kuning. Dan jika baca infrared, warna hijau. Ini contoh atur cara yang boleh dibina. Seterusnya, ini adalah atur cara yang keempat, iaitu penggunaan sensor infrared juga. Jika kita baca penerangan projek yang keempat, ia adalah membuat sistem penggera. Jika mengesan infrared, ia akan berbunyi. Jadi kita hanya perlu
upload sahaja atur cara ini untuk kita ujilah sistem penggera yang mana jika ada objek di hadapan sensor infrared, ada bunyi akan dimainkan dan hanya akan padam apabila butang 1 ini ditekan. Itu contoh atur cara lah. Okey, inilah contoh projek untuk murid-murid. Seterusnya projek yang kelima iaitu pesta lampu. Kita boleh baca penerangan pesta lampu di sini. Yang mana pesta lampu ini menggunakan potentiometer untuk menyalakan lampu neopixel LED. Jadi saya hanya perlu upload sahaja atur cara ini. Sebagai contoh kita lihat jika membaca potentiometer nilai lebih daripada 500 iaitu setengah, lampu yang pelbagai warna ini akan menyala. Jadi saya hanya perlu upload. Okey, kalau kita lihat saya padam balik potentiometer kepada nilai sifar. Dan jika saya pusing potentiometer kepada nilai lebih daripada 500, lampu pelbagai warna akan menyala. Seperti itu. Okey, ini contoh penggunaan potentiometer pada projek yang kelima. Seterusnya adalah sistem pejalan kaki, projek yang keenam. Jika kita baca dia punya penerangan projek yang keenam, ialah ia membina sistem pejalan kaki yang mana LED akan berwarna merah apabila infrared sensor mengesan dan ada butang yang ditekan pada waktu yang sama, barulah buzzer akan berbunyi dan LED akan bertukar pada warna hijau. Jadi sedikit panjang atur cara dia sebab ada lagu yang dimainkan. Kalau kita perasan di sini menggunakan if, sensor dan juga butang 1. Maksudnya jika sensor dan juga butang 1 ditekan secara serentak. Jadi saya hanya perlu connect dan juga upload semula atur cara ini. Okey, tunggu sebentar. Okey, sekarang ni lampu merah. Mengikut arahan lampu merah. Jika ada orang di hadapan sensor, ia masih tidak melakukan tindakan dan ia perlu menekan butang yang pertama di sini. Okey, baru ada lagu yang akan dimainkan lah. Selesai lagu ini, kemudian baru buzzer akan off dan lampu kembali kepada merah. Itu contohlah atur cara untuk sistem pejalan kaki. Jadi untuk projek ni mungkin kita boleh integrasikanlah dengan servo motor. Jadi saya akan buat sedikit perubahan kepada atur cara. Katakanlah kita pergi kepada bahagian output, pilih servo 1. Kita boleh buat projek palang keselamatan lah. Jadi kita boleh tetapkan servo kepada satu sudut dan satu lagi kepada sudut yang berbeza lah. Okey, jadi kita boleh buat contoh projek palang keselamatan. Saya hanya perlu upload. Katakanlah sekarang ni macam ni lah palang keselamatan tertutup. Okey, jika ada orang dan butang 1 ditekan, baru ia terbuka. Selesai bunyi, ia akan tutup balik. Ini adalah contoh gabungan menggunakan servo motor. Baik, kita teruskan dengan projek yang ke-7 iaitu alat muzik ala baru. Ini saya tak perlu save lah. Okey, katakanlah dia panjang sedikit. Di sini ia menggunakan fungsi potentiometer dengan membezakan kelantangan bunyi lah. Nampak kita lihat buzzer tone bertambah. Okey, jadi saya nak upload atur cara ini dan kalau jika kita baca dia punya deskripsi juga, ia menceritakan mengenai projek muzik ala baru. Jadi saya connect dan juga upload atur cara ini. Okey, jadi sekarang potentiometer berada pada sifar dan jika saya pusing, itu contoh bunyi yang dihasilkan lah dengan perbezaan pusingan potentiometer. Okey, itu adalah projek yang ke-7. Seterusnya saya tunjukkan projek yang ke-8 iaitu sistem LED pelbagai warna. Jadi neopixel LED ini akan mengesan sensor bunyi. Kali ini ia akan baca sensor bunyi dan jika sensor bunyi itu mengesan bunyi, baru ada lampu akan menyala. Okey, inilah dia punya penerangan. Jadi saya akan upload atur cara ini. Okey, sekarang ini kalau anda perasan, jika saya bercakap, LED itu akan menyala. Dan kita perasan sensor bunyi ini juga mengesan bunyi kita lah.
Okey, dan juga sensitiviti terhadap sensor bunyi boleh dilaras menggunakan potentiometer yang ada di situ. Okey, itu mengenai sensor bunyi. Kemudian projek yang ke-9 adalah sistem security yang mana kalau kita baca dia punya penerangan dalam modul, okey, ia adalah sistem security yang mana infrared sensor ataupun sensor bunyi mengesan sesuatu, LED neopixel akan menyala satu persatu memberikan amaran. Kemudian untuk menghentikan LED ini, kedua-dua butang 1 dan 2 perlu ditekan serentak. Okey, jadi saya akan upload atau cara ini. Jadi jika anda perasan, kalau saya rapatkan tangan ke sensor infrared, amaran berbunyi. Nak tutup amaran ni perlu tekan kedua-dua butang di sini. Okay. Jadi cara kedua untuk mengaktifkan penggerak ini adalah dengan menggunakan sensor bunyi. Sebagai contoh, A. Jadi sensor akan bertindak balas dan penggera dimainkan sehinggalah kedua-dua butang ini ditekan. Jadi kita boleh laraslah sensitiviti bunyi pada kita punya potentiometer di sini. Dan akhir sekali, kita nak masuk kepada projek yang ke-10, iaitu sistem bilik darjah. Kalau kita baca penerangan dia agak panjang juga, yang mana dalam sistem ini, jika ada murid masuk ke kelas, lampu hijau akan menyala, jika tidak merah. Kemudian, jika kelas bising, amaran akan dikeluarkan, buzzer berbunyi, dan seterusnya kecerahan lampu kelas boleh dilaras menggunakan potentiometer. Dan jika kita lihat atur cara dia sedikit panjang, tak apa, kita cuba atur cara ini, kita hanya perlu upload. Okey, upload atur cara. Dan sekali lagi ia menggunakan sensor infrared dan juga sensor bunyi. Okey, sebagai contoh, sekarang lampu merah, jika ada murid masuk, lampu hijau. Dan untuk kawal kecerahan lampu, boleh pusing potentiometer. Dan jika kelas itu terlalu bising, jadi sebagai contoh, buzzer akan berbunyi dan untuk menghentikan buzzer perlu tekan butang yang pertama. Jadi itu adalah contoh atau caralah yang telah dibina untuk projek yang ke-10. Jadi sebenarnya banyak lagi projek yang boleh dibangunkan bersama dengan Reka EduKit, termasuklah penggunaan DC motor, tambahan lagi servo motor. Jadi jika kita nak letakkan sesebuah sensor tu dalam jarak yang lebih jauh, kita boleh tambahlah dengan menggunakan kabel seperti ini, iaitu male to female sebagai extension untuk kita letakkan sensor di tempat yang lebih jauh. Jadi set Reka EduKit ni merupakan sebuah projek yang sangat menarik untuk dipelajari oleh murid-murid. Cuma bagi saya, sayang sekali ia tidak membekalkan siap-siaplah servo motor sebab dalam silibus RPT tahun 5 memang ada membuat projek menggunakan elemen pergerakan. Jadi sebagai optional, kita boleh beli servo motor sendiri ataupun masukkan DC motor yang sedia ada di sini. Okey, jadi itulah serba ringkas mengenai set Reka EduKit yang dikeluarkan oleh Microconcept Tech yang mana ia dapat digunakan sebagai bahan bantu mengajar bagi subjek RBT dan juga pelbagai subjek yang lain. Jadi jumpa anda pada video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.